Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah kita akan buka untuk rawatan sekejap lagi ya, berkenaan dengan beguk beguk macam ada ketulan dekat di mana InsyaAllah. Sebelum tu saya buka untuk kita satu hadis, satu Al-Quran dan satu kisah-kisah para sahabat. Sambungan ayat Al-Quran semalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تعلمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجاهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمة فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أوفي بأحدكم وإياي فارحبون Sadaqallahul azim. Maksudnya di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di bumi. Mereka bertanya, yakni tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata, adakah engkau, yakni ya Tuhan kami, hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, yakni berbunuh-bunuhan bencana. Nampak tu saya sebut tadi kan, pasal hutan tu kan, buat bencana. Padahal kami sentiasa bertasbih dan memujimu dan mensucikanmu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Dan ia telah mengajarkan Nabi Adam AS akan segala nama benda-benda dan gunanya. Kemudian ditunjukkan kepada malaikat, lalu ia berfirman, terangkanlah kepadaku nama benda-benda ini semuanya jika kamu golongan yang benar. Malaikat itu menjawab, Maha suci engkau, ya Allah, kami tidak
mempunyai pengetahuan selain dari apa yang engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau lah jua yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah berfirman, wahai Adam, terangkanlah nama benda-benda ini semua kepada mereka. Maka setelah Nabi Adam menerangkan nama benda-benda itu kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah aku telah katakan kepada kamu bahawasanya aku mengetahui segala sesuatu, segala rahsia langit dan bumi. Dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, tunduklah, yakni memberi hormat kepada Adam. Lalu mereka sekalian tunduk memberi hormat, melainkan iblis. Ia enggan dan takbur, dan menjadilah ia dari golongan yang kafir. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan isterimu dalam syurga, dan makanlah dari makanan yang sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu suka. Dan janganlah kamu hampiri pokok ini, yakni jika kamu menghampirinya, maka menjadikan kamu dari golongan orang-orang yang zalim. Setelah itu maka syaitan menggelicirkan mereka berdua dari syurga itu dan menyebabkan mereka telah dikeluarkan daripada nikmat Allah yang mereka telah berada di dalamnya. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebahagian dari kamu menjadi musuh kepada sebahagian yang lain, dan bagi kamu semua disediakan tempat kediaman di bumi, serta mendapat kesenangan hingga ke suatu masa nanti, yakni mati. Kemudian Nabi Adam alaihissalam menerima dari kata Tuhanmu beberapa kalimah, kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya. Lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun, yakni penerima taubat lagi maha mengasihani. Kami berfirman lagi, turunlah kamu semua dari syurga itu. Kami ni dia bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya. Saya akan bagi maksud dia sebenar. Jadi dah, kalau bagi kami ni umum, ya. Maknanya makhluk pun boleh jadi kami, kan. Jadi kena letak Allah nah, ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, turunlah kamu semua dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu nescaya tidak ada kebimbangan, yakni dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah aku berikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian, yakni kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku denganmu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, yakni bukan kepada sesuatu yang lain. Surah Al-Baqarah ayat ke-30 sampai ke-40. InsyaAllah kita akan baca untuk besok pula. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebelum saya buka rawatan, memang saya wajib, bagi saya wajib kena untuk buka Al-Quran, fadilat hadis segala, ya. Ada yang penting-penting. Kita buka tentang fadilat amal. Tengok pula. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kezuhudan hidup Nabi. Kisah ni, kisah para kezuhudan hidup Nabi SAW dan sahabatnya radhiyallahu anhu. Bantuan keuangan yang diterima oleh Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Saidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dari Baitul Mal. Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berniaga kain, dan hasil daripada perniagaan itulah beliau menyara kehidupannya. Selepas beliau dilantik menjadi khalifah, beliau telah pergi ke pasar dengan membawa beberapa helai kain untuk dijual sebagaimana biasa. Saidina Umar radhiyallahu anhu telah bertemu dengan beliau dalam perjalanan, lalu bertanya, "Ke manakah engkau wahai Abu Bakar Siddiq?" Beliau menjawab, "Aku hendak ke pasar." Saidina Umar radhiyallahu anhu kemudian berkata,
kalau engkau sibuk dengan berniaga, apakah yang akan terjadi dengan urusan khalifah? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, jadi daripada sebuah mana aku hendak memberi makan kepada ahli keluarga aku? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjawab, kita pergi berjumpa Abu Ubaidah radhiyallahu anhu yang telah digelar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai amin, yakni pemegang amanah, supaya beliau menentukan untukmu bayaran bantuan dari Baitul Mal. Maka kedua-dua mereka telah pergi menemui Sayyidina Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Beliau telah menentukan bantuan untuk Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengikut kadar yang biasa diberikan kepada orang biasa dari kalangan kaum Muhajirin, tanpa terlebih atau terkurang sedikit pun. Padahal suatu hari beliau bermohon, hatiku berasa ingin sekali untuk makan makanan yang manis. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, aku tidak mempunyai wang untuk membeli makanan tersebut. Isteri beliau berkata, saya akan mengumpulkan sedikit demi sedikit daripada wang saranan harian kita dalam beberapa hari. Jumlah wang itu akan mencukupi untuk tujuan tersebut. Beliau lalu mengizinkan. Selama beberapa hari isinya telah berjaya mengumpulkan wang itu. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, melalui pengalaman dapat diketahui bahawa kita telah mendapat bantuan dari Baitul Mal lebih daripada keperluan. Oleh sebab itu, wang yang telah dikumpulkan oleh isterinya itu telah dipulangkan ke Baitul Mal. Beliau juga mengarahkan supaya pemberian setiap hari untuk beliau dikurangkan sebanyak wang yang telah dikumpulkan oleh isterinya. Khalifah dan pemerintah yang begitu besar pun menjalankan perniagaan sendiri hanya cukup untuk keperluannya, seperti yang diketahui daripada satu kenyataan yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dalam kitab Sahih Bukhari, iaitu apabila Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dilantik sebagai khalifah, beliau telah memberi ucapan, kamu semua tahu bahawa pekerjaan saya ialah berniaga. Perniagaan itu bukanlah tidak mencukupi untuk keperluan keluarga saya, namun demikian, kerana urusan khalifah saya sibuk dengan urusan orang Islam, maka perbelanjaan saya ditentukan daripada Baitul Mal. Di sebalik keadaan sedemikian pun, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu telah berwasiat kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ketika hampir meninggal dunia, barang-barang yang keperluanku yang diperoleh dari Baitul Mal hendaklah diserahkan kepada khalifah selepasku. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak mempunyai apa-apa dirham atau dinar. Yang ada cuma seekor unta untuk mendapatkan susu, sebiji mangkuk dan seorang amba. Mengikut sesetengah riwayat yang lain, beliau juga mempunyai selai selimut dan selai hamparan. Apabila barang itu sampai ke tangan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu setelah beliau menggantikan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau berkata, semoga Allah merahmati Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau telah meletakkan penggantinya dalam kesusahan, yakni untuk mencontohinya. InsyaAllah kita akan sambung. Allah, fadilat sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil di dalam ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bandingan derma, yakni derma orang-orang yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah Subhanahu wa taala, yakni pada jalan kebaikan, adalah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai, tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Maka daripada satu biji benih akan mendapat 700 bijiran. Dan ingatlah, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha luas, yakni rahmat kurnianya tiada yang kurang dalam khazanahnya, lagi meliputi ilmu pengetahuannya, yakni dia sangat mengetahui keadaan niat orang-orang yang telah menginfakkan harta mereka. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-261. Keterangan, dalam sebuah hadis dinyatakan bahawa amalan terbagi kepada 6 bahagian dan manusia terbagi kepada 4 golongan. 6 bahagian amalan itu ialah 2 amalan yang mewajibkan, 2 amalan yang balasannya seimbang, dan 1 amalan yang ganjarannya 10 pahala, dan 1 amalan yang ganjarannya 700 pahala. 2 amalan yang mewajibkan ialah sesiapa yang meninggal dunia tanpa melakukan syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka wajib dia masuk syurga. Manakala sesiapa yang meninggal dunia dalam keadaan
keadaan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib dia memasuki neraka. Dua amalan yang ganjarannya seimbang ialah sesiapa yang berniat untuk melakukan apa-apa kebaikan tetapi tidak dapat melaksanakan, maka dia mendapat satu pahala. Dan sesiapa yang melakukan apa-apa dosa, maka dia akan mendapat satu dosa. Sesiapa yang melakukan apa-apa kebaikan akan mendapat 10 kali ganda pahala. Dan sesiapa yang menginfakkan sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka di atas setiap infak itu dia akan mendapat 700 kali ganda pahala. Sementara manusia pula terbagi kepada 4 golongan. Pertama ialah golongan yang mendapat kelapangan di dunia dan di akhirat. Kedua ialah golongan yang mendapat kelapangan di dunia namun kesempitan di akhirat. Ketiga, golongan ialah golongan yang sempit di dunia tetapi mendapat kelapangan di akhirat. Sementara golongan yang keempat ialah golongan yang sempit di dunia dan sempit juga di akhirat. Yakni di samping kemiskinannya, amalannya juga rosak yang menyebabkan di akhirat pun tidak mendapat apa-apa. Dunia dan akhirat kedua-duanya telah binasa. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang bersedekah walaupun sebesar tamar daripada harta yang halal, bukan dari harta yang haram, lantaran Allah Subhanahu wa taala hanya menerima sedekah daripada harta yang halal sahaja, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyuburkan sebagaimana kamu menjaga dan membela anak kuda sehingga sedekah itu subur menjadi seumpama gunung. Dalam sebuah hadis yang lain dinyatakan bahawa jika seseorang menginfakkan sebiji tamar di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membesarkan ganjarannya sehingga menjadi lebih besar daripada gunung Uhud. Gunung Uhud itu ialah gunung yang sangat besar di Madinah. Dalam keadaan ini, gandaan pahala menjadi jauh lebih banyak daripada 70 kali ganda. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahawa apabila ayat yang menyatakan gandaan pahala sehingga 700 kali ganda ini turun, maka Nabi SAW berdoa agar tambah lagi. Lantas Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang dinyatakan pada nombor 5 sebelum ini. Atas kenyataan ini dapat diketahui bahawa ayat nombor 7 ini diturunkan dahulu daripada ayat nombor 5. Dalam hadis yang lain terdapat yang sebaliknya sebagaimana yang telah diterangkan pada ayat nombor 5. InsyaAllah ni fadilat bab sedekah. Last mutakab hadis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Kita buka ni sambungan semua ya. Kita ambil satu petikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hendaklah kamu, yakni wahai Muhammad, memberi berita gembira kepada hamba-hambaku yang mendengar kalam ilahi dengan penuh tawajud dan kemudian beramal dengan apa-apa yang baik daripadanya. Mereka inilah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan merekalah orang-orang yang bijaksana. Surah Al-Zumar ayat 17 dan 18. Satu riwayat daripada kitab Bukhari, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu perintah di langit sana, maka malaikat akan menggeletar dan mengibas-ngibaskan sayapnya. Sayap mereka kerana gerun dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala itu seperti bunyi rantai yang ditarik di atas batu yang licin. Apabila kegerunan hati mereka itu telah dihilangkan, maka para malaikat itu saling bertanya, apakah yang telah diperintahkan oleh Rabb kamu? Mereka menjawab, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan perkara yang hak dan dialah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Yakni apabila perintah Allah Subhanahu wa taala telah jelas kepada mereka, maka mulalah mereka melaksanakannya. Hadis Bukhari. Okey, dalam satu riwayat lain lagi, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu sesuatu perkara, yakni yang penting, maka baginda sallallahu alaihi wasallam akan mengulanginya 3 kali supaya ia dapat difahami. Hadis riwayat Bukhari. Lantas itu adalah patut setiap hadis atau diperdengarkan sebanyak 3 kali. Latihkanlah diri untuk membaca hadis dengan penuh tawajuh berserta perasaan cinta dan dengan beradab. Jangan berbual perkara lain dalam keadaan berwuduk dan usahalah untuk duduk seperti duduk tahiyat awal, serta jangan bersandar. Sibukkanlah diri dengan ilmu yang agung ini bersifat
beserta sifat melawan nafsu. Maka daripada majlis ta'lim ialah supaya hati mula terkesan dengan Al-Quran dan hadis, lalu timbul keyakinan terhadap janji Allah Subhanahu wa taala dan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga wujud kecintaan terhadap agama yang menyebabkan seseorang itu pergi bertanya kepada ulama tentang sunnah Nabi serta masail agama untuk dia beramal. Okey, insya-Allah kita akan mula rawatan sekejap lagi insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang saya baca, apa yang saya tu, kalau ada kesilapan saya minta maaf sahabat saya pun makhluk Allah makhluk Allah, sentiasa melakukan kesilapan Saya buat mana yang terbaik. InsyaAllah kita akan buka rawatan sekejap lagi insyaAllah untuk masalah beruk. Amin amin ya rabbal alamin.